Okey, kita sambung lagi ciri demokrasi berparlimen yang keempat iaitu kita akan masuk pilihan raya. Okey. Okey, selepas murid-murid telah belajar ciri demokrasi perlembagaan raja berperlembagaan kuasa pemerintahan yang ada 3 badan, hari ini kita masuk pilihan raya. Okey, ini dia. Okey, so cikgu pasti murid-murid semua tahu apa itu pilihan raya kan? Okey, so untuk definisinya kita tengok pilihan raya merupakan proses. Dia merupakan proses untuk memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada peringkat persekutuan atau negeri. Okey, dan pemilihan biasanya dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang terus. Okey, yang terus maksudnya transparent lah. Okey. Dan biasanya pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusan undi akan direkod. Dan calon yang mendapat undi yang terbanyak dikira menang. Okey. So ini kita panggil dia sistem majoriti mudah. Boleh So sistem majoriti mudah maksudnya calon yang mendapat undi yang terbanyak dikira menang. Okay, so itu adalah maksud pilihan raya. Boleh So, siapakah yang terlibat dalam pilihan raya? Okay, so secara keseluruhannya ada 3 pihak. Okay, biasanya yang first one is SPR iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya. Nombor 2, calon yang bertanding. Nombor 3, pengundi. Ini pihak-pihak yang terlibat dalam pilihan raya. Okey, so sekarang kita pergi SPR dulu. Okey, so yang mengendalikan pilihan raya di Malaysia adalah SPR, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, so tambah ini dan keanggotaan SPR ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, boleh Okey, so SPR ni ditubuhkan dalam mengendalikan pilihan raya supaya untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas. Okey, tanpa tekanan dari parti pemerintah ataupun pembangkang. Itulah sebab mengapa SPR ni ditubuhkan ataupun mengapakah SPR ni diamanahkan dalam mengendalikan pilihan raya supaya diadakan pilihan raya yang adil dan bebas lah. Okey, so sekarang kita tengok fungsi yang utama SPR ni ada 3. The first one, dia akan menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya. Ini biasa, dia akan tentukan sempadan. Okey, fungsi yang kedua, biasanya dia ada akan menjalankan pendaftaran pemilih. Okey, biasanya kalau murid-murid pergi ke shopping mall, biasanya ada kaunter set up SPR. Kalau sudah cukup umur, bolehlah daftar. Okey, dan nombor 3, mengendalikan pilihan raya umum dan kecil. Apa itu pilihan raya umum dan kecil? Okey. So, pilihan raya umum ni adalah pilihan raya yang biasalah. Balik kepada definisi iaitu proses memilih wakil rakyat. Itu pilihan raya umum lah biasanya. Okey, so kita cuba tengok sini Pilihan raya umum diadakan untuk memilih wakil rakyat iaitu untuk memilih ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau di Semenanjung secara serentak. Okey. Kalau di Sabah dan Sarawak, okey, dilakukan secara berasingan. Okey. Itu pilihan raya umum. Okey. So, apa itu pilihan raya kecil? Pilihan raya kecil ini diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri dan kekosongan kerusi berlaku disebabkan atas kematian kah, peletakan jawatan ataupun pelucutan jawatan ahli mana-mana ahli parlimen ataupun ahli DUN. Okey, so kalau berlaku kekosongan kerusi, pilihan raya kecil akan diadakan. Okey, dan selepas berlakunya kekosongan itu, pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh
Okey. 90 hari bagi Sabah dan Sarawak dan 60 hari bagi Semenanjung. Okey, boleh itu berkaitan dengan pilihan raya kecil lah. Okey. So, murid-murid saya tahu SPR dan fungsinya. Okey, so sekarang kita pergi calon pula. Okey. Calon yang bertanding dalam pilihan raya. Okey, ini syaratnya kalau kamu nak menjadi calon. Ini syarat yang perlu mematuhi. Okey. So, calon ini biasanya dia boleh bertanding atas nama parti ataupun atas nama sendirilah, nama individu sebagai calon bebas. Okey. Dengan syarat mereka telah mengemukakan kertas penamaan calon pada hari penamaan calon. Okey. So, yang menjadi calon kena mengemukakan kertas penamaan calon. Okey. So, ini antara syaratnya. Okey, satu mesti merupakan warga negara Malaysia berumur 21 tahun dan mesti bermastalting di Malaysia. Okey, mengapa? Okey, murid-murid boleh fikir. Okey, sempurna akal, bukan orang yang muflis. Okey, dan calon ini mesti tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Okey, dan calon tidak boleh disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Okey, so ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Okey, boleh Okey, kalau boleh kita pergi next. Okey. So, dalam situasi yang manakah membolehkan seseorang ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undang Negeri ini kehilangan kelayakannya. Okay, andaikan seseorang sudah menjadi ahli parlimen ataupun ahli DUN, dalam keadaan macam mana yang membolehkannya kehilangan kelayakan. Okay, satu, kalau ia dihukum penjara tidak kurang 12 bulan. Okay, tidak kurang 12 bulan. Okay, maksudnya mesti lebih 12 bulan lah baru dia hilang kan. Okay, nombor dua, didenda tidak kurang daripada 2,000 dan belum mendapat pengampunan. Okay, boleh So, dalam situasi ini, mereka akan hilang kelayakan. Dapat? Okey, so selepas kita telah belajar calon, sekarang kita tengok pengundi pula. Pengundi. Apa pula syarat bagi seseorang pengundi dalam membolehkannya menunaikan hak sebagai pengundi dalam pilihan raya. Ini kita boleh tengok perkara 119 dalam Perlembagaan Malaysia ada memperuntukkan syarat ini. Okey, so untuk menjadi seorang pengundi, seseorang itu mesti warga negara Malaysia mesti berumur 21 tahun. Okey, dan namanya telah didaftarkan dalam senalai daftar pemilih. Ini kena buat. Okey, dan pengundi ini sama ada dia bermastalting ataupun tidak bermastalting di Malaysia, asalkan ia tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya Dewan Rakyat ataupun kawasan pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Okay. Dan mereka hanya boleh mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya sahaja. Okay, boleh Dan Perlembagaan Malaysia juga membolehkan kumpulan ini untuk mengundi melalui pos. Siapakah yang boleh mengundi melalui pos? Ini dia. Satu, anggota pasukan keselamatan, pelajar yang belajar di luar negara, ataupun pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara, mereka boleh mengundi melalui pos, tapi dengan syarat nama mereka telah terdaftar sebagai pengundi. Mereka sudah daftarlah sebagai pengundi dalam senalai daftar pemilih. Boleh Walaupun semua ini sudah memenuhi syarat, memang layak menjadi pengundi, tapi tak daftar, so tak dapat juga. Okey, so itu adalah syarat-syarat bagi seseorang pengundi. Okey, so untuk bahagian terakhir, kita akan kaji proses pilihan raya di Malaysia. Okey, so ini dia di sini. Okey. Okey, yang pertama, proses pertama SPR ni dia akan menetapkan tarikh
Okey, mesti ada tarikh dulu bila penamaan calon dan bila pengundian. Okey. Okey, selepas ditentukan tarikh oleh SPR, okey, so siapa yang mulai sibuk iaitu calon bertanding. Okey. So, pada hari penamaan calon, okey, so calon akan mengemukakan kertas penamaan calon. Selepas itu, mulalah mereka menyediakan manifesto mereka. Okey, dan mereka bolehlah melancarkan kempen biasanya antara 7 hingga 15 hari saja. Okay, lepas tu tak dapat dah. Okey, so selepas SPR, okey, calon yang sibuk. Okey, lepas tu, seterusnya, SPR akan umum di mana tempat pengundian dan tempat kira undi. Okey. So, pada hari mengundi, mereka akan membeli kertas undi kepada pengundi di tempat pengundi. Okey. So, selepas itu, pengundi yang sibuk sudah. So, pembuangan undi maksudnya pengundi ni dia akan memasukkan kertas dalam peti undi. Itu masuk buang undi. Bukan buang dalam tong sampah. Tapi masukkan kertas dalam peti undi. Tapi sebelum itu, pengundi kena pangkah dululah calon pilihannya pada kertas undi. Baru masuk. Okay, baru buang undi. Okay, so selepas pengundi, SPR pula yang sibuk. Okay, mereka akan kira undi dan mereka akan mengumumkan keputusan pilihan raya oleh pegawai pilihan raya. Okey, boleh. So, itu adalah proses pilihan raya di Malaysia. SPR akan tentukan tarikh. Okey. Lepas tu, yang sibuknya is calon. Okey, lepas tu SPR umumkan tempat pula. Okey, seterusnya sibuk pengundi. Okey, lepas tu SPR lagi kan mengendalikan. Okey, so itu adalah proses pilihan raya. Okey, bolehkah murid-murid? Okey, so apa yang murid-murid belajar hari ini? Okey, so murid-murid belajar hari ini pilihan raya, definisinya dan juga murid-murid tengok 3 pihak yang terlibat dalam pilihan raya dan akhir sekali tentang proses pilihan raya. Okey, boleh? Okey, so itu secara keseluruhan sesi ini. Jumpa lagi sesi yang seterusnya.